السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Maksudnya, bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Dia menciptakan manusia dari sebuku darah beku. Bacalah, dan Tuhanmu yang Maha Pemurah yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam siri-siri kuliah saya. Malam ini ialah masih lagi dalam siri yang keempat, belajar jalan mudah ke syurga. Belajar jalan mudah ke syurga. Sebagaimana yang disebut dalam satu hadis Nabi yang panjang. Cuma kita ambil sebahagian daripadanya. وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. Barang siapa, kata Nabi, yang menjalani suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan untuknya jalan, ke syurga. Allah akan bagi dia jalan yang mudah untuk dia menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian, inilah sifat pengasih Allah. Senantiasa mencari sifat pemurah Allah, mencari sebab supaya kita mudah menuju ke syurga Allah. Apa maksudnya mudah untuk kita menuju ke syurga Allah? Allah akan memudahkan jalan menuju ke syurga. Mempunyai dua makna. Pertama, Allah akan memudahkannya untuk masuk syurga bagi orang yang menuntut ilmu. Dia mencari ilmu pula kerana mencari redha Allah, untuk mendapat ilmu dan mengambil manfaat daripada ilmu Islam serta beramal. Yang pertama, mudah masuk syurga. Yang kedua, Allah akan memudahkan baginya jalan ke syurga pada hari kiamat ketika melintasi titian sirat dan dimudahkan dari berbagai ketakutan yang ada sebelum dan sesudahnya. Ya sahabat sekalian, ini yang dimaksudkan dengan apa dia? Allah memudahkan jalan kita ke syurga. Malam ini kita sambung lagi. Sambung pada bahagian mana? Yang pertama dulu, yang kedua berkait dengan mengapa kita berkait dengan apa, saya lupa dah. Bab-bab ialah jalan mudah ke syurga kita ini. Malam subuh tadi kita berkait dengan hukum menuntut ilmu. Ini yang keempat, kita pergi kepada perkara yang berkait dengan apa? Ilmu yang wajib dituntut. Hukum belajar kita dah tahu dah. Hukum belajar itu adalah wajib. Wajib belajar. Ialah apa yang nak belajar? Ini disebut pada kita. Ilmu yang wajib dituntut. Wajib kalau kita tak buat, maka kita berdosa. Haram
Kalau kita tinggal, kita dapat pahala. Ilmu yang wajib dituntut itu disebut dua. Satu ilmu fardu ain. Satu lagi fardu kifayah. Dua-dua tu bunyinya fardu. Benda fardu. Awak semayang apa? Saya semayang solat fardu. Makna wajib. Awak? Saya solat sunat. Jadi nak faham perkataan fardu. Ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain bermaksud perkara yang wajib bagi setiap orang muslim, termasuk muslimah, yang mukallaf, yang sudah berakal balik, kemudian yang apa nama kita panggil, yang sudah sampai umur. Dan ia mencakupi dua perkara. Fardu ain ini atas setiap seorang wajib. Dia mencakupi dua perkara. Satu, yang pertama, fardu ain mengetahui kewajipan-kewajipan agama yang menjadikan akidah keimanan dan fardu-fardu yang ditetapkan oleh Islam itu sah. Dia kena tahu benda-benda yang diwajibkan oleh agama kita, yang berkait dengan soal akidah dan kefarduan. Ia berupa beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari kiamat, ketentuan qada dan qadar baik dan qadar buruk. Begitu juga rukun-rukun dan fardu-fardu salat, zakat, puasa dan haji. Ini dia letak dalam kategori perkara yang berkait dengan soal akidah, yang berkait dengan soal kefarduan. Yang ni wajib kita belajar. Nanti saya akan tunjuk di bawah nanti, di ujung sikit pada kuliah ini, apa catat ilmu yang wajib itu, yang wajib kita belajar. Ini di bawah kategori mana? Fardu ain. Atas setiap laki-laki dan perempuan Islam, wajib dia belajar ini. Jadi yang pertama apa tadi? Mengetahui, mana kena belajarlah, kewajipan-kewajipan agama yang menjadikan akidah keimanan. Bab-bab akidah dan fardu-fardu, seumpama salat, puasa, zakat, kan? Yang ditetapkan oleh ugat Islam itu sah kita buat. Itu sebab kita kena belajar. Kita akan tengok lepas ni nanti. Yang kedua, begitu juga mesti mengetahui usul. Usul ni maksudnya benda-benda yang asas. Muamalah. Hak hari-hari kita hidup ni, yang perlu dan mesti wujud di dalam kehidupan setiap orang Muslim untuk bertukar ganti manfaat barangan. Jual beli ni asalnya tukar barang. Kita panggil sistem barter dulu kan. Menyuburkan kehidupan masyarakat, menstabilkannya seperti halalnya jual beli, meminjam, bersyarikat, ketentuan pewarisan, juga hukuman-hukuman yang telah dinaskan terhadap jenayah seperti berkait dengan qisas dan hudud. Ini juga kita wajib belajar. Belajar yang kita panggil yang asas-asasnya lah. Berkait dengan jual beli, berkait dengan soal pinjam meminjam. Yang asasnya kita kena tahu. Dia juga termasuk dalam bab muamalah kita. Ingat tak kita sebut semalam ke apa? Satu, muamalah kita dengan Allah. Kira bicara kita dengan Allah. Apa dia? Berkait dengan soal akidah keimanan. Muamalah kita dengan manusia, termasuk manusia yang bukan Islam. Macam mana kita nak muamalah? Kita nak kira bicara berhubung. Sebab Islam ni agama kehidupan. Islam ni agama kehidupan. Bukan agama akhirat semata-mata, agama kehidupan. Jadi bila kata agama kehidupan, macam mana nak menjalani hidup ini? Itu sebut.
Satu, hablum minallah, hubungan dengan Allah. Itu bab akidah kepercayaan. Dua, hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Itu dalam bab muamalah lah yang wajib kita belajar. Yang kedua, tadi yang pertama. Yang pertama dalam bab akidahnya, dalam bab urusan kita panggil apa nama, yang berkait dengan soal-soal fardu dalam bab fiqh. Lagi satu dalam bab muamalah. Yang kedua, dalam kategori ilmu fardu ain ialah mengetahui perkara haram yang qat'i, mana yang putus dah. Contoh saya buat, arak haram, judi haram. Itu benda qat'i lah tu. Mengetahui perkara haram yang qat'i, yang dah putus, yang dah diputuskan hukumnya oleh Allah dan Rasul, dan menafikan agama. Perkara-perkara yang menyebabkan agama ni ternafi, seperti syirik kepada Allah, pengharaman mendahaka kepada dua ibu bapa, menipu, khianat, makan harta dengan batil, riba, merampas dan lain-lain. Ini termasuk juga perkara yang wajib kita belajar. Jadi ini disebut apa dia? Ilmu yang wajib kita belajar, yang berkait dengan apa dia? Yang berkait dengan ilmu fardu ain. Alhamdulillah. Jadi masing-masing kita kena cek lah, macam mana kita nak masuk syurga. Kita langgar batas-batas yang ditentukan oleh Allah macam mana? Dalam muamalah kita makan riba lah. Macam mana pula tu? Itu kena jaga tu. Itu terletak dalam perkara yang berkait dengan apa dia? Ilmu fardu ain yang wajib kita belajar. Ada kawan saya jauh ni. Ini semua tahap-tahap pensyarah semua. Selamat datang Ustaz. Sahabat sekalian, itu fardu ain. Kita pergi ilmu yang wajib juga, tapi dia duduk dalam tahap fardu kifayah. Fardu juga, tapi fardu kifayah. Hak fardu ain atas setiap batang tubuh kita ni. Hak fardu kifayah pun pada orang Islam, tapi dia ada limit dia. Kita tengok fardu kifayah. Kifayah, apa maksud kifayah? Maknanya kalau kita kata kifayah dari segi bahasa bermaksud mencukupi, memadai. Cukuplah, saya dah cukup dah, yakfi. Dari segi istilah, kifayah itu bermaksud kewajipan yang difardukan ke atas seluruh umat Islam. Semua orang Islam difardukan itu dengan tujuan untuk menegakkan agama Islam, seperti menuntut ilmu Al-Quran, ilmu hadis, menyempurnakan jenazah, mengajak kepada, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah kemungkaran. Makna ni kewajipan ke atas seluruh orang Islam. Habis tu, hak fardu juga pada semua orang Islam. Tinggal jadi dia ada sekatan sikit macam mana. Imam Nawawi pula menyatakan bahawa pelaksanaan fardu kifayah itu dituntut atau dikenakan ke atas semua orang Islam yang mukallaf. Mukallaf ni orang tu ada akal, kemudian dia sampai umur. Mukallaf lah. Apabila seorang, ni had, dia nak had, setakat mana yang dikatakan fardu kifayah itu? Apabila seorang atau sebahagian umat Islam melaksanakannya, maka terlepaslah tanggungjawab itu dari seluruh umat Islam. Itu yang dimaksud. Contoh mudah je. Kalau dalam bab kita kata, dalam bab yang berkait dengan soal yang berkait dengan soal solat jenazah. Solat jenazah tu fardu kifayah lah.
Dengan maksud apa dia? Kalau ada seorang dah buat, selamatlah orang lain. Solat berjamaah. Sama juga solat berjamaah. Kalau mengambil solat berjamaah itu fardu kifayah, mendirikan solat berjamaah, ada dah orang dalam masjid itu tunaikan solat berjamaah, maka yang lain terlepas. Sejauh mana sahabat sembahyang jemaah ni kena bincang kemudian. Panjang pula bincang bab ni. Sahabat sekalian, fardu kifayah ialah perkara, tadi fardu ain. Fardu kifayah ialah perkara yang dilaksanakan oleh sebahagian manusia, masuk kita orang Islam khususnya. Maka gugurlah kewajipan terhadap manusia yang lain, seperti mengetahui perkara secara terperinci tentang suatu hukum fardu ain, hukum-hukum cabangnya, dalil-dalilnya daripada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas, ataupun dalil-dalil yang mengikutinya. Mana hak kecil-kecil itu kita serah kepada apa dia? Orang lain. Ustaz-ustaz lah. Kita kata begitu. Maka yang tu fardu kifayah. Hak yang terperinci itu, apa dalilnya, apa itu serah dalil Quran hadis lah maksudnya. Itu dia termaksud dalam ilmu fardu kifayah. Juga mengetahui seluruh perkara yang diperlukan oleh umat, yang mana mereka tidak akan bangun tanpa kewujudan ini. Termasuk benda yang berkait dengan keperluan kehidupan harian umat Islam. Itu juga fardu kifayah. Perkara ini bukanlah sekadar perkara yang berkaitan dengan ilmu-ilmu syariah dan perkara-perkara yang bersangkutan dengannya, tetapi ia menjangkau kepada semua ilmu, kepakaran, pekerjaan dan perindustrian. Saya buat contoh beginilah mudah bang. Semayang itu wajib ke atas kita. Fardu ain atas setiap seorang. Jadi belajar perkara yang berhubung dengan salat itu fardu ain. Okey, setakat itu. Fardu ain. Tinggal lagi, kalau kita nak salat, kita kena ada pakaian. Kita nak salat Jumaat khususnya, kena ada bangunan, masjid. Siapa yang nak buat masjid? Siapa yang nak buat pakaian? Di situlah letaknya apa dia? Perkara yang berkait dengan soal ilmu, kepakaran, pekerjaan, perindustrian, ekonomi. Orang Islam wajib, kalangan Islam yang selesai masalah pakaian, wajib ada. Makanan. Ini benda-benda yang menjadi fardu kifayah. Maknanya seandainya tak ada orang Islam melibatkan di dalam bab soal kilang buat pakaian ke, kilang hak berkait dengan makanan ke, perindustrian pertanian, tak ada, maka orang Islam berdosa. Kerana ia termasuk dalam perkara ilmu fardu kifayah yang wajib kita belajar. Macam ilmu kedoktoran, sama juga. Ilmu yang buat bangunan berkait dengan architecture, sama juga. Jadi ini ilmu wajib juga, tapi wajib yang bersifat apa dia? Yang bersifat kifayah. Sahabat sekalian, kalau begitu dapat kita simpulkan begini. Dapat kita simpulkan apa? Bahawa ilmu yang wajib kita tuntut itu ada dua. Satu yang disebut sebagai ilmu fardu ain, atas setiap seorang Islam wajib dia belajar, khususnya berkait dengan akidah kepercayaan, khususnya berkait dengan ibadat harian dia, wajib dia belajar. Fardu kifayah ini ilmu yang melengkapkan yang hak kita nak buat tadi, hak dalam bab fardu ain, dalam bab apa dia, dalam bab apa ni, halal haram makan minum, dalam bab yang berkait dengan ibadat kita, yang nak menyempurnakan dari segi mana?
dari segi siapa nak buat pakaian, siapa dari segi Allah Akbar, dari segi nak mengeluarkan makanan ni, industri makanan, kilang-kilang, kena wajib ada tu. Itu dalam perkara ilmu fardu kifayah. Saudara sekalian, cara mudahnya, ini nota dia. Nanti kita akan bincang juga, bila saya pun tak tahu, apa yang disebut mengenai rukun agama. Arkanuddin. Dari sinilah cabangnya ilmu kita belajar. Bila kata rukun agama, Islam, iman, ihsan. Ilmu, ilmu duduk sini. Ilmu yang fardu ain, yang wajib kita belajar. Satu, ilmu fiqh. Dua, ilmu tauhid, akidah. Tiga, ilmu tasawuf. Ada orang tak setuju istilah ni. Ilmu akhlak, ilmu hati. Ada tiga tu. Fiqhnya, tauhidnya, ilmu tasawuf, akhlaknya. Tiga ilmu ni sahabat-sahabat sekalian, wajib kita belajar. Ini dalam kategori mana? Dalam kategori ilmu fardu ain. Atas setiap seorang wajib belajar. Siapa yang ada isteri, isterinya tak tahu, dia wajib cari orang untuk datang mengajar isterinya ke rumah. Kalau dia tak dapat begitu, dia wajib, bukan sunat ni, wajib dia hantar isterinya belajar di mana-mana tempat yang ada ilmu yang wajib kita belajar ni. Ilmu mana? Ilmu fiqahnya, ilmu tauhid akidahnya, ilmu akhlak tasawuf hatinya. Wajib ni. Ni ilmu fardu ain. Ke depan lagi. Tu catat. Tuan-tuan boleh tengok. Nanti kita bincang nanti. Ma huwa ma hiya arkanuddin. Apa dia rukun agama. InsyaAllah bila nak tengok tu nanti tuan-tuan ikutlah siri kuliah subuh ke kuliah tu saya akan sebut satu masa nanti yang berkait dengan soal rukun agama, arkanuddin. Dari cabang itu lahirnya ilmu hak wajib tadi, fiqahnya, tauhidnya, ilmu tasawuf, akhlaknya. Sekarang saya nak pergi kepada apa, setakat mana ilmu tu wajib dipelajari. Ilmu yang wajib dituntut fardu ain ke atas setiap muslim dan muslimah yang aqil balik, yang aqil berakal, balik sampai umur. Boleh jadi dengan mimpi, boleh jadi dengan haid, ya tu. Ada tiga. Satu, ilmu tauhid, disebut juga usuluddin, ilmu fiqh, ilmu akhlak, ilmu tasawuf. Sekarang ni nak sebut setakat mana yang dikatakan wajib fardu ain itu. Ini tuan-tuan kena carilah ustaz-ustaz nanti di surau masjid. Wajib belajar ni bukan sunat, wajib fardu ain. Satu, ilmu tauhid. Ada juga panggil ilmu akidah, ada juga. Kadar yang wajib dituntut ialah sekira-kira sah imannya. Dengannya dapat mengenal Allah, mentauhidkan Allah pada zatnya, sifatnya, af'alnya, mengenal rasul-rasul dan rukun-rukun iman yang lain serta yang berkaitan dengannya. Ini wajib belajar ni, wajib belajar. Kadang-kadang kita tak belajar tahu, tak belajar ilmu tauhid, ilmu akidah ni, wajib kita belajar. Kadar yang wajib dituntut ialah sekira-kira sah imannya. Dua, ilmu fiqh. Kadar yang wajib dituntut ialah kira-kira sah amal-amal dan ibadatnya. Amal hak kita buat, ibadat hak kita buat, sah. Betul ikut agama. Dengannya dapat mengetahui asas ibadah. Seperti
dalam bab taharah, kesucian, bab solat, bab puasa dan lain-lain, serta mengetahui halal dan haram, memahami suruhan dan larangan dalam kehidupan seharian. Ini ilmu fiqh. Jadi bab muamalah, jual beli tadi wajib kita belajar. Ustaz, bab saham, kalau kita tak terlibat tak wajib. Tapi bila kita nak terlibat dengan bab saham ke, itu wajib kita belajar. Bab ekonomi lah tu. Akhir sekali, ilmu yang menjadi ilmu fardu ain yang wajib kita belajar, yang ketiga ialah ilmu tasawuf ataupun ilmu akhlak ataupun ilmu hati. Kita dah jadi orang yang beriman, alhamdulillah. Itu dalam bab akidah tauhid. Alhamdulillah kita dah salat, itu dalam bab fiqh, alhamdulillah. Tapi macam mana kita punya ibadat tadi Allah terima ke tidak? Duduk di sini. Kadar yang wajib dituntut ialah kira-kira sejahtera amalnya, ibadatnya. Amal ni taklah semesti ibadat. Dalam bab lain lah. Yang zahir ialah kira-kira. Kadar yang wajib dituntut ialah kira-kira sejahtera amal, pekerjaannya, ibadatnya yang zahir daripada rosak dan batal pahalanya. Mana apa dia? Satu, zahir tak sah. Dua, satu perkara lagi ialah dari segi mana Allah terima ke tak terima. Tadi dua. Ingat tak semalam sebut? Dengannya dapat kita mengenali sifat-sifat hati yang terpuji dan terkeji. Seperti riak, menunjuk-nunjuk, ujub, syak sendiri, hairan diri, takabur, sombong, sum'ah dan lain-lain. Sahabat-sahabat sekalian, marilah kita masing-masing, kita meneliti, kita lihat dalam diri kita masing-masing. Agak-agaknya ilmu fardu ain yang tiga ni siap tak dalam diri kita? Allahu Akbar. Orang kata dapat dosa free, kita tak belajar. Dah kita sebut tadi, belajar jalan mudah ke syurga. Ya. Tapi kita mesti ingat, kita nak masuk syurga, kalau kita tak beramal soleh, kita tak dapat masuk syurga. Tapi amal tu nak jadi amal yang soleh, yang baik, untuk diterima oleh Allah Ta'ala, kita kena pastikan kita ada ilmu bila melaksanakannya. Di situlah letaknya apa dia? Wajib kita belajar. Bila kita belajar sungguh-sungguh, sahabat sekalian, maka di situlah jalan mudah untuk kita menuju ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampak tak? Kita punya tajuk kita. Apa tajuk kita? Tajuk kita ialah apa tajuk kita? Tajuk kita ialah berkait dengan belajar adalah jalan mudah menuju ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tajuk kita. Bila kita belajar, insya-Allah lah. Pasal bila kita belajar nak tahu mana hak salah, mana hak betul, mana yang boleh buat, mana tak boleh buat, mana yang wajib, mana yang haram, kita belajar. Jadi bila kita belajar, kita ikut pedoman, panduan, hidayah, ajaran, maka jalan kita betul, Maka betul lah kata Nabi, barang siapa yang menjalani suatu jalan kerana mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan pemudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Sahabat sekalian, itulah dapat saya sampaikan pada malam ini. Ialah setiap siri yang saya buat itu dia tidak akan komplit. Dia tak akan sempurna. Saya sengaja tajukkan dia tu supaya kita dapat ikut step dia.
Untuk menyempurnakan setiap tajuk ni tak cukup dengan kuliah maghrib setengah jam, tak cukup tuan-tuan. Saya ambil yang kasar-kasar saja. Jadi insya-Allah besok kita jumpa lagi dalam kuliah subuh. Saya pun tak tahu lagi apa tajuk kuliah subuh saya besok tu. Okay? Jadi saya ingat sekadar itulah apa dapat saya sampaikan. Yang penting apa dia? Kita dah belajar dah ilmu yang fardu ain, kita dah tahu, maka aturlah langkah kita ke mana? Mengatur langkah kita untuk benar-benar kita menjadi manusia yang benar-benar beriman kepada Allah, yang mengikut Rasulullah. Tidak ada cara lain ialah dengan kita pakat belajar. InsyaAllah tuan-tuan, jangan lari daripada majlis ilmu. Belajarlah. Walaupun antara maghrib isyak, belajar. Jangan tak belajar. InsyaAllah. Sebab kata Nabi, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Sesiapa yang Allah nak beri dia kebaikan, nak beri kebaikan, yufaqihu fid din, Allah Ta'ala akan jadikan dia orang yang faham agama, reti agama. Kita tak faham agama, tak reti agama bila kita tak belajar. Nampak tak? Jadi sahabat-sahabat sekalian, insya-Allah kita jumpa lagi pada subuh besok. Subuh besok ini 6.30 mungkin tak sempat lah. Mungkin tak sempat. Mungkin kena lewat sikit 6.30, 6.40. Sebab subuh sekarang dah lambat. Besok saya kuliah subuh di area Kuala Lumpur. Tuan-tuan nak tahu tu, tuan-tuan PM saya je nanti. WhatsApp nombor saya boleh. Tak masalah. Okey, sahabat sekalian. Sekadar itu pada malam ini. Mari kita sama-sama menangguhkan majlis kita dengan sama-sama kita membaca suratul Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru dapat idea sikit. InsyaAllah besok kita pergi ambil yang berkait dengan ada 4 perkara besar yang kita kena buat. Yang disebut dalam suratul Asr. Cantik tu. Cuma besok saya baru dapat idea, alhamdulillah. Besok kita tengok tajuk tu. Okey? Kuliah subuh besok. Saya ada notasi dah ada dah. Menarik, tajuk tu menarik. Alhamdulillah. Allah beri idea apa nak bincang subuh besok insya-Allah. Di Madrasah Nurul Muttaqin Taman Melati. Jemputlah besok insya-Allah panjang umur. Ya. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada semua yang beri sokongan dan dokongan.